Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya Nabila Fatin Nurina binti Kasri, pelajar SPEH UTM Johor di Fakulti Alam Bina dan Ukur. Saya nak menerangkan tentang faktor yang mempengaruhi nilai harta tanah pada kediaman, peruncitan dan perindustrian. Based on kos, prinsip dan kaedah penilai harta tanah. Sebelum saya meneruskan perbincangan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai harta ini, saya ingin memberikan sedikit pengenalan. Mengikut pada Kamus Dewan Edisi keempat, harga semasa sesuatu sekuriti atau aset adalah bergantung pada penawaran dan permintaan. Harta tanah pula ialah tanah dan apa-apa sahaja yang ada di atas atau di bawahnya seperti bangunan, tanaman, galian dan balak. Okey, kemudian Kamus Dewan Edisi kedua pula menyatakan bahawa tempat tinggal dan peruncitan ialah perkara berkaitan dengan perniagaan runcit seperti pembelian dan penjualan barangan dalam kuantiti yang sedikit. Kepentingan nilai harta tanah ini ialah menentukan kenaikan dan kekurangan nilai harta tanah, menjamin hak pemilik harta tanah. Okey, jadi faktor yang mempengaruhi nilai harta tanah ada dalam dua kategori. Makro iaitu yang besar ataupun mikro yang kecil. Faktor yang besar ialah undang-undang harta tanah dan ekonomi semasa. Mikro pula lokasi dan keadaan fizikal. So saya akan terangkan satu-satu. Undang-undang harta tanah mempengaruhi nilai harta tanah kerana sekatan hak milik dan jenis pegangan. Harta tanah pegangan bebas lebih tinggi kerana ia boleh dijual kepada sesiapa sahaja. Manakala pegangan bumi putera mempunyai batasan pasaran. Pajakan pula adalah aset yang tetap dan mempunyai tempoh pajakan selama 99 tahun. Selepas 99 tahun, tanah tersebut haruslah dikembalikan kepada kerajaan. Okey, yang kedua ialah faktor ekonomi. Faktor ekonomi ni sebagai kita tahu, ekonomi negara setiap tahun akan berubah. Bukan setiap tahun sahaja. Setiap bulan juga ada perubahan ekonomi. So, pada sejarah 1973, kadar kos pinjaman dan kadar faedah telah menyebabkan jatuh nilai harta tanah, mengakibatkan kelembapan dan susut nilai harta tanah pasaran. Jadi akibatnya kemelesetan ekonomi juga terjadi yang menyebabkan kadar inflasi dan faedah melonjak naik. Mereka juga merendahkan permintaan terhadap harta tanah kerana kuasa membeli berkurangan. Ketiga adalah lokasi, iaitu faktor geografi. Daripada sudut pertanian, faktor geografi ini adalah penting kerana tanah-tanah pertanian yang mempengaruhi nilai hasil pertanian bergantung kepada iklim dan cuaca lokasi tersebut. Dan ia juga mengambil kira faktor geografi seperti tinggi kontur, bentuk rupa bumi, keadaan topografi, rata, cerun ataupun berbukit bukau. Untuk kawasan yang perumahan ataupun kawasan perumahan dan perindustrian, mereka mementingkan keadaan topografi kerana bila kawasan tersebut berbukit ataupun cerun, ia boleh mempengaruhi tanah perumahan kerana kos meratakan untuk tujuan pembangunan adalah tinggi. So, dekat situ mereka takkan ambil tanah-tanah yang di lokasi tersebut. Mereka akan cari lokasi yang strategik lah untuk membuat kediaman perumahan ataupun pembangunan. Okey, seterusnya pembangunan persekitaran. Di kawasan halayak ramai ataupun tumpuan orang ramai, pembangunan persekitaran ini amatlah penting untuk menjaga emosi pemilik harta tanah tersebut. Landscape semula jadi dan pemandangan ruangan hijau menjadikan emosi pemilik
tenang. Tapi kos penanaman spesies pokok asli adalah tinggi. Ia terlibat dalam harga nilai harta tanah daripada contohnya tempat kediaman mestilah dibuat berasingan dengan lokasi perindustrian, sebab lokasi perindustrian dia ada pencemaran, banyak pencemaran seperti di tempat perkilangan ada pencemaran bunyi, pencemaran alam sekitar, pencemaran udara. So lokasi tempat kediaman adalah jauh sedikit daripada kawasan-kawasan perindustrian untuk mengelakkan masalah-masalah kesihatan berlaku. Seterusnya kebolehcapaian. Kebolehcapaian ni ialah mudah untuk pergi sekolah, pergi kerja, jarak tempat kediaman daripada tempat kediaman ke tempat kerja dan sekolah adalah dekat, dekat dengan kawasan peruncitan. And then kemudahan rekreasi seperti kolam renang, gimnasium untuk keluarga, aktiviti keluarga, dekat dengan pasar ataupun mall. Itu juga penting. Pemilik akan mementingkan mengambil kira lah lokasi-lokasi yang berdekatan dengan kemudahan kebolehcapaian ini. Seterusnya, mengikut peredaran zaman teknologi sekarang, capaian internet adalah penting untuk memudahkan urusan atas talian. Keselamatan. Untuk keselamatan ni penting sebab kadar jenayah di Malaysia meningkat setiap tahun. Jadi pembangun ni dia akan menyediakan keselamatan dengan memberikan perkhidmatan pengawal keselamatan, menyediakan CCTV dan membuat pagar di sekeliling tempat kediaman ataupun perindustrian. Faktor ini dimasukkan dalam nilai harga kediaman dengan menjamin sepenuhnya tentang keselamatan dan perkhidmatan yang diberikan oleh pihak pembangun. Yang terakhir adalah faktor fizikal seperti saiz, jenis, reka bentuk, lot tanah dan perkhidmatan di tempat tersebut. Jenis seperti contoh pertama untuk tempat kediaman adalah banglo, teres, rumah semedi. So setiap rumah ni ada nilai harta tanah tersebut. Macam kalau banglo lebih tinggi lah daripada teres kan. So saiz banglo juga lebih besar. So lebih tinggi nilai harta tanahnya. Reka bentuk pula macam berapa bilangan bilik, berapa saiz reka bentuk dalam rumah. So itu pun menjadi faktor nilai harta tanah. Lot seperti lot tengah, kawasan perumahan tu adalah lot tengah ataupun lot tepi. Kalau lot tepi, kita perasan kan ada sedikit ruang yang dipenuhi dengan rumput hijau. So bila rumah lot tepi, ia akan lebih tinggi nilai harta tanahnya. Dan penyediaan kawasan parking di tempat tersebut itu pun mempengaruhi juga. Itu saja daripada saya. Saya harap korang dapat sedikit input yang saya berikan tentang faktor-faktor yang meningkatkan nilai harta tanah di Malaysia ataupun di mana-mana negara. So terima kasih kerana menonton. Bye.